bahasa Melayu. Okey, ini adalah mukadimah kita. Okey, saya rasa sangat teruja apabila di program ini, Camp Digital ini kolaborasi bersama dengan Sekolah SMK Seri Pekan. Okey, jadi saya ucapkan, saya harap anak-anak pelajar SMK Seri Pekan cedoklah ilmu, okey, yang kamu akan gunakan untuk menjawab soalan SPM. Okey, saya teruskan dengan yang ini kelas. Okey, anak-anak pelajar, untuk SPM 2021. SPM 2021. Kamu merupakan batch yang pertama. Batch pertama yang akan menjawab bahasa Melayu SPM format KSSM. Maksudnya tahun 2021 merupakan tahun batch pertama yang akan menggunakan format KSSM. Kalau kita tengok sana, untuk format KSSM ini, kertas 1, ada kertas 2, ada kertas 3, ada kertas 4. Jadi sana ada 4 kertas. 4 kertas yang mana kertas 1 itu mewakili 100 markah. Kertas 2 100 markah. Kertas 3 pula adalah 70 markah. Kertas 4 pula 30 markah. Kertas 1 dan kertas 2, okey, kertas 1 dan kertas 2 anak-anak pelajar itu merupakan kertas penulisan, yang mana kertas 1 itu adalah karangan bahagian A dan bahagian B. Manakala kertas 2, okey, ada 3 bahagian soalan. Keseluruhan jumlah soalan di sana ada 9. Okey, kedua-duanya adalah kertas bertulis. Yang mana kertas 1 dan kertas 2 ini kalau tidak ada aral melintang yang akan kamu duduki pada bulan Mac tahun hadapan. Okey, sekarang sudah bulan Oktober. Okey, Oktober, November, Disember, okey, Januari, Februari, maksudnya ada 4 bulan sahaja lagi tinggal untuk kamu menduduki SPM kertas 1 dan kertas 2. Okey, seterusnya kertas 3 dan kertas 4. Yang mana kertas 3 ini adalah kertas ujian bertutur. 70 markah. Okey, 70 markah ini ujian bertutur. Yang mana ujian bertutur ini dibahagikan kepada 2 kategori. Satu adalah dinilai secara individu dan satu dinilai secara kumpulan. Ingat, okey, kertas 4 pula ada 30 markah. 30 markah ini kertas 4 merupakan kertas ujian mendengar. Kalau kita tengok di sana, okey, persentage yang diberikan di sana 33.3% itu adalah sumbangan daripada kertas 2. 33.33% seterusnya itu adalah sumbangan daripada kertas 1, kertas 2 masing-masing 33.3%. Okey, kertas 3 pula menyumbang kepada 23.33% dan kertas 4 ada 10.01%. Maksudnya di sini untuk format KSSM ini, kelas, okey, format KSSM ini kertas 1, kertas 2, kertas 3, kertas 4, keseluruhan markah itu adalah 300 markah. Maka keputusan SPM kamu nanti diambil kira daripada keempat-empat kertas itu. Maka jangan anggap bahawa bahawa ada daripada kertas itu tidak penting. Bukan begitu. Keempat-empat kertas ini penting. Sebab semua keempat-empat kertas ini merupakan penyumbang. Dia juga merupakan penentu kepada grade, keputusan SPM sebenar yang akan kamu dapat nanti. Satu lagi, salah satu daripada kertas ini tidak kamu duduki, itu menyebabkan kamu dianggap sebagai gagal dan tidak layak untuk mendapat sijil. Ingat, BM, gagal BM, tidak layak sijil. Tidak layak sijil maksudnya kamu tak ada bukti yang menunjukkan bahawa kamu tamat tingkatan 5. Contoh, saya tamat tingkatan 5 tetapi tak ada bukti. Kenapa? Sebab bahasa Melayu ataupun sejarah kamu gagal, maka kamu tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Perkara yang akan kita tengok hari ini adalah bahagian rumusan. Bahagian rumusan. Bahagian rumusan. Sebelum itu, sebelum kita berkenalan dengan rumusan ini, kita tengok apa yang ada dalam rumusan ini, macam mana nak jawab rumusan, macam mana nak hasil cari maklumat dalam rumusan. Kita pergi kepada aktiviti yang pertama. Kita berkenalan dengan aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti pertama kita, sejauh manakah kefahaman diri anda berkaitan dengan rumusan. Kita uji diri kita. Kalau sebelum ni cikgu-cikgu kamu ada bagi tahu, okey macam ni, rumusan macam ni, okey.
Kalau lama sudah tidak belajar, mungkin sudah berkarat mungkin. Okay, jadi kita refresh balik. Okay. Uji diri kita. Sejauh mana kita faham berkenaan dengan rumusan ini. Okay, saya akan stop sharing ni. Saya share satu lagi. Okay. Berkaitan dengan, kita akan buat quiz, kelas quizzes. Okay. Ready dengan gadget masing-masing. Okay. Kita akan buat quizzes. Quizzes kelas, quizzes. Okay, soalan-soalan itu tadi, maka daripada soalan itu tadi, maka kamu dapat gambaran sudah kan? Okay, jadi kedudukan semasa tadi, okay, rejuk dalam tu. Cikgu Sil ada letak dalam chat tu kan? Okay, baik. Seterusnya kita akan terus kepada perkara yang seterusnya. Okay. Jadi kita dah berkenalan, kamu dah refresh kembali. Okay, apa yang perlu ada dalam rumusan, berapa patah perkataan, apa yang perlu dibuat, apa yang tak perlu dibuat dalam tu tadi kan. Okay, cuba kita tengok di sini. Okay. Kalau kita tengok sini, sekarang kita pergi kepada markah dulu. Okay, aktiviti pertama kita sudah selesai. Aktiviti kedua adalah saya nak jelaskan kepada anda berkaitan dengan markah rumusan. Baik, rumusan ini berada di dalam bahagian C, kertas 2. Kertas 2 soalan bahagian C ya, dan merupakan soalan yang bernombor 9, iaitu soalan yang terakhir yang akan kamu jawab di dalam kertas 2 adalah soalan rumusan. Okey, markah keseluruhan untuk rumusan adalah 30 markah. Maksudnya daripada 100 markah penuh itu, 30 itu disumbangkan oleh rumusan. Okey, daripada 30 itu 20 adalah markah isi. Isi 20 markah ini termasuklah bahagian pendahuluan, 2 markah. Okey. Bahagian isi iaitu fokus yang kita senaraikan, okey, ada 16 markah. Manakala untuk penutup ataupun kesimpulan ada 2 markah. Maka 16 tambah 2 tambah 4 ada 20. Belum lagi, belum lagi 30 kan? Daripada 16, cuba kita tengok 16 di sini, okey? 16 ini merujuk kepada 8 isi. Maksudnya isi rumusan kita perlu ada 8. 8 isi. Perlu ada 8 isi, yang mana isi yang ke-8, ke-8 isi ini, setiap isi itu diberikan 2 markah. Diberikan 2 markah. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Okey, ada yang tak off mic kah? Sila off mic sebab saya tidak dapat tu. Okey, seterusnya kita tengok tadi berkaitan dengan markah 30 sudah, 20 sudah. Okey, ini setiap bahagian dia. Yang ini tadi 8 isi darab dengan 2, 1 markah 2 isi. Okey, jadi dia 16 markah. Isi itu wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Yang ini akan kita tengok kemudian. Okey, markah bahasa ya. Ini 10 yang seterusnya. 10 yang seterusnya adalah markah bahasa, iaitu 10 markah. 10 markah ini, bahasa ini dikira secara holistik. Holistik maksudnya di sini adalah dikira secara menyeluruh. Tidak bermaksud satu salah tolak satu markah, dua salah tolak dua markah, bukan begitu. Dia dikira secara keseluruhan. Yang mana dia ada 3 kategori. 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kategori. Okay. Kalau bahasa kamu dilihat pemeriksa itu berada dalam paras yang lemah. Banyak sangat kesalahan bahasa. Okay, sehingga kan mesej yang kamu tulis pun tidak sampai, dia kategori lemah dan kamu hanya layak untuk markah bahasa 1 dan 2 markah. Kalau dilihat dalam kategori sederhana, masih lagi banyak kesalahan
okey, tetapi boleh lagi diterima, dia dalam 3 markah. Kategori baik adalah 5 hingga 7 markah dan kalau cemerlang, okey, markah bahasanya 8 hingga 10 markah. Jadi ini adalah markah dia lah. Oleh itu perlu diambil berat. 30 markah ini sangat berharga, anak-anak pelajar. Sangat berharga. Okey. Satu markah itu pun sebenarnya sangat berharga. Contoh kamu alang-alang nak dapat A, okey, hanya dengan satu markah itu, okey, akan melayakkan kamu dapat A. Jadi markah itu sangat berharga walaupun dia hanya satu. Right. Sekarang kita pergi kepada langkah-langkah, okey, langkah-langkah untuk kita menulis rumusan. Okey, yang pertama, bila kita dapat sahaja kertas itu, kita sudah jawab yang lain, saya nak share dengan kamu lah. Untuk kertas 2. Untuk kertas 2 adalah baik sekiranya soalan rumusan ini dibuat terlebih dahulu. Okey, bagus untuk dibuat terlebih dahulu. Kenapa? Sebab dia memerlukan masa yang agak lama lah. Walaupun peruntukan masa di sana hanya 45 minit kan. Tetapi kalau tahap kefahaman kamu tu soalan itu sukar, dia memerlukan masa untuk kamu menganalisis bahan yang diberi. Sama ada dalam bentuk petikan ataupun dalam bentuk bahan grafik, carta ataupun sebagainya. Jadi dapat saja kertas, okey, untuk kertas 2 tengok bahagian rumusan. Okey, yang lain saya tidak risau. Sebab yang lain itu kamu boleh tahu daripada bahan rancangan yang diberikan itu. Untuk rumusan dia sangat memerlukan pemerhatian yang dalam lah, okey, untuk kamu meneliti, untuk kamu menulis rumusan yang baik. Jadi jawab soalan rumusan terlebih dahulu bila menjawab kertas 2. 30 markah itu banyak. Okey, yang kedua, kenal pasti jumlah bahan yang diberikan. Ini biasalah. Bila kita dah belik tengok soalan itu, selagi kamu tidak jumpa kertas soalan tamat. Okey, bila kamu dah jumpa perkataan kertas soalan tamat, itu maksudnya soalan itu tak ada lagi. Okey, tak ada lagi soalan selain itu. Jadi bila kamu dah tengok sampai kertas soalan tamat, kamu kira berapa jumlah bahan yang diberikan. Sebab bahan yang diberikan lebih daripada satu. Dia boleh jadi 2, 3, 4, okey, ataupun 5. Dia bergantung dengan penggubal soalan. Perkara yang ketiga, kita perlu kenal pasti dan tentukan jenis bahan. Tetapi selalunya bahan yang pertama itu adalah berbentuk petikan. Kebiasaannya lah. Okay? Kebiasaannya bahan satu itu berbentuk petikan. Bahan yang kedua selalunya berbentuk grafik ataupun gambar. Bahan ketiga mungkin dia akan bagi dalam bentuk dialog. Bahan yang keempat mungkin dia akan bagi dalam bentuk graf ataupun carta. Okey? Jadi kamu kena tahu apa bahan yang diberikan. Okey, perkara yang ketiga, perkara yang seterusnya yang keempat, kita kena baca soalan dengan teliti dan kita kena fahami apakah tema. Tema bagi bahan yang diberikan. Okey, bagi bahan yang berbentuk penulisan dan bahan yang berbentuk penulisan ini kita kena baca. Baca, fahami, lepas tu kita kena tahu apa tema dia. Tema dia ni hanya satu saja. Walaupun bahan yang diberikan itu 4, 5, okey, 3, tetapi tema dia hanya satu. Contoh daripada bahan petikan yang diberikan mengisahkan tentang aktiviti sukan dan riadah. Jadi bahan yang kedua kalau dia dua bahan. Sekarang kita bincang dua bahan dulu Okey, dua bahan. Contohnya bahan yang kedua itu dia bagikan dalam bentuk grafik. Jadi bahan yang kedua itu juga dia akan berkisar tentang tema yang sama. Okey, kalau bahan satu tadi dah sukan dan rekreasi, maka grafik dia akan berkaitan dengan sukan rekreasi. Yang ini yang memerlukan kemahiran untuk kita mengenal pasti apakah tema. Tema di sini maksudnya perkara pokok, tajuk utama, yang dibincangkan dalam bahan satu, bahan dua, bahan tiga ataupun bahan empat. Sama ada bahan itu berbentuk petikan, bahan itu berbentuk grafik, carta, graf ataupun sebagainya. Tema dia hanya satu saja anak-anak pelajar, hanya satu saja. Tidak ada banyak. Alright, sekarang yang kelima, kita kena tentukan fokus. Fokus yang terdapat di dalam setiap bahan. Fokus di sini. Okey, contoh fokus. Fokus
kalau kita dah tahu, tadi kita dah kenal pasti tema. Tema maksudnya di sini tajuk dia, perkara pokok yang dibincangkan, sukan dan rekreasi contohnya. Okey, sekarang adalah fokus. Fokus di sini merujuk kepada sama ada dia menceritakan tentang kebaikan, okey, langkah, usaha, manfaat, apalagi keburukan, ciri-ciri, okey, itu yang dinamakan sebagai fokus. Okey, jadi kita kena teliti. Untuk bahan yang berbentuk grafik selalunya dia ada dia tulis sana kan. Okey. Baik, perkara yang keenam kita mengenal pasti. Selepas kita tahu, kita baca secara sepintas lalu, kita fahami, kita tahu apa fokus, contoh dalam bahan petikan itu kita tahu dalam tu ada langkah. Kita tahu dalam tu ada faedah. Maka perkara yang seterusnya kita kena kenal pasti mana satu langkah, mana satu faedah dalam tu kita gariskan. Okey, selepas kita gariskan, kita senaraikan fokus. Yang menyenaraikan ini, okey, selalunya dia berada di dalam uh, bahan yang berbentuk grafik lah. Jadi kita senaraikan. Kalau bahan grafik itu mengisahkan tentang kepentingan. Jadi kita senaraikan kepentingan. Berapa kepentingan dalam tu kita senaraikan semua. Itu adalah langkah yang keenam. Baik, langkah yang ketujuh kita akan menghasilkan rangka. Bermula dengan pendahuluan. Lepas tu isi. Okey, isi ini bergantung kepada jumlah fokus lah. Okey, tetapi pastikan isi tadi seperti yang kita tengok, isi mesti ada 8 saja. 8 saja. Okey, pendahuluan okey ditulis dalam satu ayat dan yang terakhir adalah penutup. Penutup juga mesti ditulis dalam satu ayat yang sama. Baik. Perkara yang ke-8 adalah kita menulis rumusan lengkap. Okey, sekarang cikgu saya sudah tulis rumusan yang lengkap. Sudah betul-betul lengkap ke tidak? Kamu sudah yakin ke tidak bahawa rumusan yang kamu tulis itu betul? Okey. Kamu yakin kamu akan akan mendapat markah yang banyak? Jangan lalai. Kenapa saya kata jangan lalai? Sebab perkara yang ke-9 di sini kalau kita tengok, perkara yang ke-9 sini adalah menyemak kesalahan bahasa. Okey, bahasa ini walaupun kita anggap dia agak remeh, tetapi kesalahan bahasa itu yang akan menentukan markah kita nanti. Contoh, isi, pendahuluan, penutup semua bagus. Tetapi apabila kesalahan bahasa yang kecil itu dapat dikenal pasti oleh pemeriksa, daripada kamu dapat 28 contoh, tiba-tiba ada kesalahan bahasa. Mungkin dia akan menyebabkan kamu pergi kepada 23, 24 ataupun 22 yang kamu akan dapat. Alright. Seterusnya perkara yang ke-10 iaitu mengira jumlah perkataan. Jangan lupa, jumlah perkataan itu jangan lupa untuk ditulis. Selesai saja kamu semak kesalahan bahasa, perkara yang seterusnya kamu kira jumlah perkataan. Okay. Tulis di sebelah kanan, sudut sebelah kanan bawah rumusan itu berapa jumlah perkataan. Kalau dia 101, tulis 101 jumlah patah perkataan. Ini sangat penting. Yang ini ramai dalam kalangan pelajar, okey, yang selalu lupalah, okey, selalu lupa untuk mengira jumlah perkataan. Jangan lalai ya. Dia nampak mudah tetapi jangan lalai. Kalau lalai, okey, kamu akan markah kamu mungkin akan jatuhlah. Alright. Perkara yang seterusnya menulis jumlah perkataan. Okey, setakat ni ada kemuskilan, jelas, sangat jelas, kurang jelas. Saya nak tahu. Macam mana anak-anak pelajar? Jelas sekarang? Jelas. Sangat jelas? Yes. Baik. Baik. Okey. Right. Seterusnya, kita akan pergi kepada merangka rumusan. Okey. Tadi kita dah melihat apakah langkah-langkah yang perlu kita buat sebelum kita menjawab soalan rumusan kan? Untuk kita menjawab soalan. Okey. Untuk merangka seperti kita manusia. Okey. Kita manusia. Kita ada kepala, kita ada badan, kita ada kaki. Okay. Begitu juga dengan rumusan. Ini rumusan. Kalau karangan, sama juga. Okay. Untuk rumusan, kita perlu tengok daripada peringkat awal, kita perlu analisis bahan. Okay. Analisis bahan maksudnya, bahan yang diberikan itu perkara yang perlu kita analisis sebenarnya. Itulah namanya dinamakan sebagai analisis bahan. Okay. Kita kena tahu jumlah bahan dia berapa. Kalau dia bagi 2, kita tulis 2. Kalau dia bagi 3, kita tulis 3. Kalau dia bagi 4, kita tulis 4. Okey, yang kedua, bentuk bahan satu. Bahan satu, dia ada tulis dalam bahan satu.
petikan. Contoh, bentuk bahan satu selalunya petikan. Jadi kamu tulis petikan. Kalau dia bentuk dialog, kamu tulis dialog. Kalau dia bentuk carta, tulis carta. Baik, yang kedua, bentuk bahan yang kedua. Selepas bahan satu, mesti ada bahan yang kedua. Kamu kena tulis apa bentuk bahan yang diberikan itu. Kalau dia gambar ataupun grafik, tulis grafik. Begitu juga dengan bahan yang ketiga, kalau ada bahan yang ketiga. Kalau ada bahan yang keempat, tulislah apa bentuk bahan keempat itu. Okey? Baik, seterusnya seperti yang saya katakan tadi, kita dah tahu tema, kita dah tahu apa jenis bahan, kita baca petikan, kalau dia petikan, kita tengok bahan grafik, kalau dia bagi bahan dalam bentuk grafik, kita baca dialog itu, kalau dia bagi dalam bentuk dialog, kalau dia carta, kita tengok dengan teliti, carta itu mengisahkan tentang apa, daripada bahan satu, bahan dua, bahan tiga itu, kita kenal pasti apa tajuk dia, apa perkara pokok yang dibincangkan di dalam ketiga-tiga bahan itu tadi. Okay, kita kena tahu apa tajuk dia. Sebab tema ini adalah penting. Tema perlu ada di dalam pendahuluan dan perlu ada di dalam penutup. Itu satu. Okay. Itu. Yang seterusnya adalah fokus. Satu bahan satu. Kalau bahan satu itu adalah berbentuk petikan. Kita baca petikan itu habis. Baca habis, okay, lepas tu kita kena tahu dalam itu menceritakan tentang apa. Adakah dia menceritakan tentang langkah? Adakah dia menceritakan tentang ciri? Adakah dia menceritakan tentang kebaikan? Adakah dia menceritakan tentang manfaat? Jadi itu yang kita kenal pasti. Bila kita sudah baca dan kita kenal pasti sana, dia menceritakan tentang langkah contoh dia. Jadi fokus bahan satu itu adalah langkah. Bila kita baca lagi, ada lagi fokus dalam tu. Di dalam petikan itu kelas, tidak semestinya hanya satu saja fokus. Kadang-kadang dia ada dua, ataupun kadang-kadang dia ada tiga. Kena ingat, satu, kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga. Jadi, fokus bahan dua. Masih dalam petikan. Contoh, saya ambil contoh bahan satu ini petikan lah. Okay? Jadi, fokus bahan dua itu tadi, kita tengok. Satu, kita dah tahu langkah. Bila kita baca lagi, oh ini ada kesan. Ini betul kesan ni. Saya pasti ini kesan. Jadi, tulis sana, fokus dua dalam bahan satu yang berbentuk petikan itu adalah kesan. Okey, anak-anak pelajar, jelas setakat ini? Jelas? Bahaki? Jelas. Okey. Alright, kelas. Sekarang kita sudah analisis bahan satu. Okey, ada dua fokus. Sekarang fokus dalam bahan satu dan bahan dua. Okey. Bahan dua kita kena fokus, salah ni fokus bahan dua. Fokus satu bahan dua ini sebenarnya. Fokus satu bahan dua. Fokus satu bahan dua. Maksudnya bahan yang berbentuk grafik itu. Bahan yang berbentuk grafik itu kita kenal pasti. Kalau bahan yang kedua itu berbentuk grafik, maka kita kena analisis. Kita ada analisis dalam bahan itu. Tadi kalau bahan satu tadi fokus dia langkah. Fokus satu. Fokus dua dalam bahan satu itu kesan. Fokus satu dalam bahan dua pula, andai kata dalam tu dia menceritakan manfaat. Kebaikan. Maslahat. Semua itu samalah. Kalau dia tulis manfaat, jadi kita tahu bahawa fokus satu di dalam bahan yang kedua yang berbentuk grafik, kita ambil contoh dia berbentuk grafik adalah manfaat. Maka kita tulis manfaat di sana. Begitu juga kalau dia bagi dalam tiga bahan, kita kena kenal pasti bahan yang ketiga itu apa fokus dia. Contoh dia bagi dialog, kita baca dialog itu. Dalam dialog itu kita baca rupanya dia yang dialog itu menceritakan tentang faktor. Tentang faktor. Kelas. There is no shortcut di sini ya. Tak ada cara yang paling mudah untuk kamu tahu bahawa fokus satu, fokus dua itu muncul tiba-tiba sana. Tak ada. Kamu kena baca, kamu kena teliti, kamu kena fahami. Macam mana saya nak cikgu? Macam mana saya nak menguasai, saya boleh faham itu fokus itu berkaitan dengan langkah, saya boleh faham fokus itu berkaitan dengan kesan. Tidak ada cara lain melainkan latihan.
seperti video itu tadi. Okey, singa yang ganas dan liar itu boleh kita jinakkan bila kita tahu ciri dan kriteria dia. Itulah sebab kalau kita tengok sarkas tu kan, kita tengok singa apa beruang apa semua itu semua liar kan, tetapi mereka dapat jinakkan. Boleh menjadi kawan mereka. Sebab apa? Sebab mereka hari-hari memahami ciri-ciri dia macam mana. Begitu juga dengan rumusan ini. Bila kita hari-hari tengok grafik, tengok gambar itu, kita tahu apa yang tersirat di sebalik itu, maka senang untuk kita mencari fokus di dalam bahan yang diberi. Okey, jelas anak-anak pelajar? Okey, Seri Pekan, SMK Kedurung, adakah anda masih bersama? Masih. Okey. Masih. Thank you, thank you. Okey. Terus ya, kita pergi kepada perkara yang seterusnya. Okey, pendahuluan. Ini kita merangka pendahuluan. Pendahuluan rumusan tak perlu kita gunakan pada era globalisasi yang mencabar ini, dalam menungkah arus era digital yang serba moden ini. Tak perlu. Okey, rumusan hanya gunakan rumusan membincangkan. Rumusan membincangkan. Okey, gunakan perkataan itu. Lepas tu tulis fokus dia. Tadi kalau ada langkah, fokus satu adalah langkah. Maka rumusan membincangkan langkah. Okey, kalau ini yang dua fokus kelas, dua fokus. Dua perkara yang perlu ditekankan, dua perkara yang perlu ada di dalam pendahuluan, iaitu fokus dan juga tema. Tema. Okey, fokus dan juga tema. Kalau dia ada dua fokus, pastikan kedua-dua fokus itu ditulis. Contoh, kesan dan langkah. Maka rumusan membincangkan kesan dan langkah mengatasi masalah ketagihan gadget dalam kalangan remaja. Contoh. Jadi, ketagihan gadget itu merujuk kepada tema kita. Okey, langkah dan kesan itu merujuk kepada fokus. Okey? Itu bagi yang dua fokus. Kalau dia tiga fokus, ketiga-tiga fokus itu perlu ditulis di dalam pendahuluan. Kalau dia empat fokus, mesti ditulis keempat-empat fokus itu. Dan juga tema. Jangan lupa, di dalam rumusan, perkara yang penting di dalam pendahuluan, fokus dan juga tema. Itu untuk pendahuluan. Jelas anak-anak pelajar? Sekarang untuk pendahuluan. Kita slow saja. Yang penting kamu dapat tangkap, kamu faham, itu yang akan kamu bawa pergi SPM nanti. Jelas setakat ni? Jelas, cikgu. Alright, bagus. Sekarang kita tengok kepada isi-isi penting. Okey. Bila kita pergi kepada isi-isi penting. Ini kita senaraikan tadi kan. Daripada bahan satu, kita ambil contoh. Bahan satu itu berbentuk petikan. Fokus satu, bahan satu. Manfaat bersukan. Contoh, teks itu berkaitan dengan bersukan lah. Jadi bahan satu, fokus satu, bahan satu yang kita jumpa adalah berkaitan dengan manfaat bersukan. Jadi isi-isi tentang manfaat bersukan inilah yang perlu kita kenal pasti dalam teks, kita perlu gariskan dan kita perlu senaraikan. Begitu. Yang pertama mendisiplinkan diri, yang kedua melahirkan remaja yang sehat, yang ketiga membina tubuh badan yang sehat dan menarik. Okey. Jadi ketiga-tiga isi yang berkaitan dengan fokus satu dalam bahan satu ini ialah manfaat bersukan. Jadi ketiga-tiga isi inilah yang kita jumpa di dalam petikan itu tadi. Okey. Lepas tu di dalam petikan itu juga ada fokus yang kedua. Itu yang fokus dua bahan satu. Maksudnya di dalam petikan itu juga ada mengisahkan langkah-langkah memupuk minat remaja untuk bersukan. Okey. Jadi di dalam petikan itu ada dua perkara yang kita jumpa. Yang pertama adalah manfaat, yang kedua adalah langkah. Jadi kita perlu kenal pasti apakah langkah-langkah untuk memupuk minat remaja yang untuk bersukan ini. Bila kita cari-cari, maka kita jumpa inilah ibu bapa perlu membeli peralatan sukan yang diminta di anak-anak. Yang kedua menghantar anak-anak ke tempat latihan sukan. Yang ketiga membelikan anak-anak majalah sukan. Yang empat, kerajaan mengadakan hari-hari sukan. Jadi nampak di sana kan, kita nampak di sana kesemua keempat-empat ini adalah berkaitan dengan langkah. Jadi sangat penting untuk kamu menguasai kalau dia nak langkah. Kamu kena tahu, ayat itu mengisahkan langkah ataupun tidak. Kalau dia manfaat, adakah ayat itu betul-betul menunjukkan manfaat ataupun tidak? Macam mana kita nak tahu?
Yang pertama, okey, kita tengok manfaat, apa perkataan lain sama masuk dengan manfaat? Faedah kan, manhaj, okey. Kalau langkah, apa lagi? Cara, strategi, teknik. Jadi kebiasaannya bila kita tengok perkataan yang sama maksud dengan fokus ini, langkah ini tadi, perkataan lain cara, jadi itu adalah penanda. Penanda di dalam petikan itu bahawa itu adalah isi berkaitan dengan fokus yang kita nak cari. Okey? Jelas setakat ni? Okey. Selesai sudah. Okey, bahan satu ada dua fokus, satu dan fokus dua. Manfaat sukan dan juga langkah-langkah memupuk minat remaja bersukan. Okey. Sekarang kita pergi kepada perkara yang seterusnya, iaitu kita menganalisis perkara di dalam bahan berbentuk grafik. Okey, dalam bahan yang berbentuk grafik itu, okey, di sana kita tengok dia bahan grafik. Tak banyak fokus, hanya satu saja fokus yang kita nampak sana. Okey. Ada satu fokus iaitu objektif mengadakan Hari Sukan Negara. Okey, dalam tu kita tengok tadi menerapkan budaya sukan, memupuk semangat perpaduan, meningkatkan, okey. Maka itu adalah fokus yang kedua. Maksudnya kita ada tiga fokus. Satu tadi adalah manfaat. Yang kedua langkah. Yang ketiga itu objektif. Okey. Akhir sekali kita merangka macam mana merangka kesimpulan. Okey. Di dalam kesimpulan kelas, dua perkara yang penting. Yang pertama adalah cadangan. Okey, cadangan. Cadangan. Siapa yang perlu bertindak ini, okey, saya letak di sini supaya kita tahu, okey. Sebab kita nak bagi cadangan kan. Sebab cadangan kita itu berbentuk tindakan. Sebab tindakan itu dilakukan oleh sesebuah pihak, sesuatu pihak, maka perlu ada siapa yang perlu bertindak. Kalau kamu kata pihak kerajaan, kamu cakap pihak kerajaan. Tulis pihak kerajaan. Kalau kamu kata masyarakat, tulis masyarakat. Kalau kamu kata pihak ibu bapa, pihak ibu bapa. Okey? Kalau kamu kata semua pihak, tulis semua pihak. Lepas tu haruslah. Dua perkataan. Haruslah itu adalah penanda untuk kita mengemukakan cadangan. Okey? Lepas tu haruslah ataupun mestilah, okey, apa yang perlu dilakukan oleh pihak tersebut. Kalau ibu bapa contohnya memupuk minat anak-anak untuk meminati bidang sukan. Okey, tema, apa tema dia? Sukan tadi kan, jadi sudah ada sukan. Supaya ataupun agar. Supaya dan agar ini adalah penanda yang menunjukkan bahawa kita akan mengemukakan kesan ataupun cadangan. Kesan ataupun cadangan. Jadi apa kesan dia kalau ibu bapa itu bertindak sedemikian? Apakah yang akan berlaku sekiranya ibu bapa itu bertindak sebegitu? Jadi itu yang dinamakan sebagai rangka untuk penutup. Okey? Saya sudah jelaskan, okey, kita sudah tahu apakah cara-cara, teknik, macam mana kita merangka, macam mana kita menganalisis. Okey, jom kita aplikasikan, okey, teknik-teknik yang kita sudah tengok tadi, yang kita sudah pelajari itu untuk kita melihat rumusan ini. Okey. Okey, sekarang jam menunjukkan pukul 3.09. Adakah kamu masih lagi bersemangat? Adakah kamu masih bersama saya? Masih semangat. Okey, good. Okey, good. Semangat. Kalau okey, semangat. Okey. Terusnya tengok. Semangat. Perkara pertama ini adalah contoh soalan. Okey, kita tengok. Ini soalan yang diberikan. Tengok bahan satu dia beri dalam bentuk petikan. Oh, panjang petikan ni. Okey. Lepas tu ada lagi dia bagi lagi satu lagi bahan. Okey, ada dua bahan dia bagi. Satu berbentuk petikan. Okey, satu berbentuk petikan. Bahan yang kedua pula dia dah kata di sini, bahan yang kedua adalah bentuk bahan grafik, iaitu berbentuk gambar. Alright. Okey kelas. Kita tengok sini. Langkah pertama saya kata tadi, baca arahan soalan dengan teliti kan. Okay. Saya nak ada siapa yang mau dia? Volunteer? 10. Volunteer apa cikgu? Baca petikan tu.
Saya nak cikgu. Arahan soalannya. Saya nak cikgu. Siapa nih? Anas. Muhammad Anas. Okey, Muhammad Anas. Okey, Anas. Okey, volunteer akan diberikan token. Okey, menerima voucher 1 hari 2 malam di Park City Emily Hotel Bintulu. Okey? Okey, Anas. Teruskan, Anas. Okey. Perlu baca soalan juga? Ya, memang soalan. Saya suruh soalan baca. Okey. Baca petikan di bawah dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okay, thank you, Anas. Good one. Okay, terima kasih, Anas. Okay, baca petikan di bawah dengan teliti. Okay, kemudian baca petikan di bawah dan teliti bahan grafik yang disertakan. Okay, kemudian buat satu rumusan. Okay, saya nak teruskan. Saya nak go sini. Rumusan yang diberikan, yang perlu kita tulis adalah satu. Saya percaya kamu kelas STEM. Ingat, kamu kelas STEM, saya percaya bahawa level kamu adalah level kelas STEM. Okay? Jadi, dia kata buat satu rumusan. Jangan ada lagi yang tanya dengan cikgu, kita buat 2 kah rumusan? Bila kamu tengok ada 2 bahan kan? Satu petikan, satu lagi bahan grafik. Okay? Kamu tengok satu petikan, satu bahan grafik, kamu ingat buat 2 rumusan. Bukan itu dia nak pelajari. Kamu adalah level STEM, jadi kamu perlu tahu bahawa walaupun banyak bahan yang diberikan itu, dia nak satu saja rumusan. Okay? Daripada bahan yang banyak itulah yang kamu rumuskan. Okay? Bahan yang banyak itulah yang kamu jadikan dia satu petikan nanti. Okay? Ingat itu. Jadi buat satu rumusan yang panjangnya tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat Anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Maksudnya di sini, okay, ayat isi yang kamu jumpa di dalam teks itu tadi, ayat isi yang kamu jumpa di dalam teks itu tadi, kamu boleh ubah dia. Asalkan maksud dia masih sama. Itu maksud dia menggunakan ayat sendiri. Okey. Bahan 1, petikan. Perenggan pertama. Ada sesiapa? Seri Pekan? Tadi Saya. Ya, siapa saya tu? tolong baca cikgu. Saya Ya. Karen. Jangan. Saya tengok Rusdan tadi. Rusdan. Ya cikgu. Ya, Rusdan. Teruskan, Rusdan. Peredaran zaman telah mengubah kecenderungan remaja pada masa ini untuk mengisi waktu terluang. Jika masa dahulu, remaja akan mencari rakan sebaya untuk menjalankan aktiviti di luar rumah secara berkumpulan dan berbentuk fizikal. Namun, pada hari ini, kebanyakan remaja lebih minat untuk terkurung sendirian di bilik dengan pemberian tumpuan terhadap peranti elektronik masing-masing. Okey, thank you Rusdan. Okey, terima kasih. Okey, jelas. Sangat jelas di sana Rusdan. Peredaran zaman telah mengubah kecenderungan remaja pada masa ini untuk mengisi waktu terluang. Jika masa dahulu remaja akan menjadi rakan sebaya untuk menjalankan aktiviti luar rumah secara berkumpulan dan berbentuk fizikal. Namun pada hari ini, sudahlah PKP kan? Okey, kebanyakan remaja lebih minat untuk berkurung sendirian dengan memberikan tumpuan terhadap peranti elektronik masing-masing. Okay. Kamulah tu, betul tidak? Dekat rumah tengok telefon saja. Mak kamu panggil, Aiman, okey, tolong dulu ibu ambil air ke apa kah? Tak jawab. Elektronik itu penting, peranti itu. Ini jangan seperti itu. Okey, perenggan yang kedua. Ada sesiapa? Saya Siapa itu? Oh, Karen. Karen. Okey, teruskan Karen. Menurut Dr. Nurhalina Bahar, pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja, tanda ketagihan peranti elektronik disifatkan sebagai kegagalan menjalani rutin seharian. Selain itu, mengganggu emosi seseorang dan kemurungan apabila tidak mempunyai peranti elektronik di depan mata.
Penggunaan peranti elektronik secara berlebihan menyebabkan mereka ketagih dan ini akan mengganggu proses penyediaan generasi akan datang yang berwibawa, berdisiplin, dan berkemahiran tinggi. Teruskan. Di samping, tak nampak cikgu. Tak nampak cikgu? Okey. Di samping itu boleh menjelaskan penglihatan mereka dan menyebabkan mata mereka menjadi rabun. Kalau tak nampak sana, mungkin tak nampak. Okey. Thank you. Terima kasih Karen. Okey, jelas. Jadi, anak-anak pelajar, cuba kita tengok. Okey, daripada slide ini, perenggan satu dan perenggan yang kedua. Perenggan satu mungkin tak ada fokus di sana kan. Dia kata remaja dulu dan remaja sekarang. Tapi kita tengok perenggan yang kedua ini. Pakar Sekretari Kanak-kanak dan Remaja. Tanda ketagihan peranti elektronik disifatkan sebagai kegagalan menjalani rutin seharian. Okey, mengganggu emosi seseorang dan kemurungan. Ini apa? Satu. Yang kedua, penggunaan peranti elektronik secara berlebihan menyebabkan mereka ketagihan. Dua. Okey, yang ketiga, mengganggu proses penyediaan generasi akan datang. Bukan dating. Oh, bukan dating lah, suka dating. Itu typing mistake. Okey, bukan dating sana. Jangan dating ah. Okay. Alright. Berdisiplin dan berkemahiran tinggi. Okay. Di samping itu menjejaskan penglihatan mereka dan menyebabkan mata menjadi rabun. Yang ketiga, mata menjejaskan penglihatan mereka. Banyak sini. Kalau kita tengok, kalau kita tengok, okay, anak-anak pelajar di sini mengganggu emosi. Lepas tu ketagih, menyebabkan ketagih, mengganggu proses penyediaan generasi yang berwibawa, menjejaskan penglihatan. Ini apa anak-anak pelajar? Kesan. Kesan. Yes, tepat sekali. Maksudnya di dalam petikan bahan satu ini, fokus pertama yang kita telah jumpa adalah kesan. Jadi tolong catat di sana, fokus satu untuk bahan satu. Bahan satu, fokus satu adalah kesan. Okey. Okey, saya betulkan dulu. Mana yang tak betul tadi? Okey. Dating tadi kan? Okey. Okey, dalam ni tadi kita jumpa satu tadi adalah mengganggu emosi seseorang. Okey. Lepas tu yang kedua adalah menyebabkan ketagih, mengganggu proses penyediaan generasi datang yang berwibawa. Okay. Yang ketiga yang kita jumpa ini boleh menjejaskan penglihatan mereka. Tiga. Jadi ketiga-tiga ini adalah kesan. Siapa yang jawab kesan itu tadi? Siapa yang cakap kesan itu? Nur Syakira. Syahira. Okey, thank you Syahira, tepat. Okey, bijak Syahira. Maksudnya kamu alert. Okey, kita teruskan lagi perenggan yang seterusnya. Seorang baca. Come on guys, seorang. Saya cikgu. Apa ni? Siapa nak jawab? Siapa nak tadi? Saya cikgu. Syairah lagi. Tak nak Syairah yang lain lah. Ramai betul dalam ni. Syairah saja, Syairah. Saya Ada yang cikgu. lain? Nazatul. Saya. Siapa tu? Nazatul. Okey, Nazatul. Nazatul Seri Pekan? Tak. Okey, Cikgu. saya nak Seri Pekan. Saya nak Seri Pekan dulu. Seri Pekan dulu. Pagi. Okey. Seri Pekan. Wakil Seri Pekan. Saya cikgu. Ya, siapa ni? Perkenalkan diri dulu. Baik Haki cikgu. Okey. Baik Haki. Dah tadi ke belum? Belum. Okey, kalau belum boleh. Teruskan Baik Haki.
Secara umumnya cikgu. Yes, secara umumnya tu. Secara umumnya, penggunaan peranti elektronik secara berlebihan akan menyebabkan pembaziran masa yang kritikal dan masalah kesihatan seperti obesiti, kekurangan kemahiran sosial dan berkemungkinan menyebabkan tingkah laku ganas, tekanan kemurungan dan kecederaan aktiviti. Remaja yang ketagihan penggunaan peranti elektronik juga akan mengurangkan tumpuan mereka terhadap pembelajaran atau tugasan yang diberikan. Okey, terima kasih Baiki. Okey, lepas ni boleh jadi pengacara Baiki ya. Ada bakat. Okey. Ada suara tu dah ada. Okey. Jadi kalau kita tengok di dalam perenggan yang ketiga ini, secara umumnya penggunaan peranti elektronik secara berlebihan akan menyebabkan pembaziran masa yang kritikal. Okey, dan masalah kesihatan. Lepas tu kekurangan kemahiran bersosial dan berkemungkinan boleh menyebabkan tingkah laku yang ganas. Tekanan kemurungan, kecelaruan identiti. Jadi remaja yang ketagihan menggunakan peranti elektronik akan mengurangkan tumpuan mereka terhadap pembelajaran atau tugasan yang diberikan. Okey, di sini apa yang diceritakan dalam ni? Perenggan ketiga ini. Diceritakan apa perenggan yang ketiga ini? Adakah masih kesan ataupun perkara lain? Masih kesan. Keburukan. Ya, keburukan. Betul. Masih lagi keburukan. Keburukan itu tadi sama dengan kesan. Okey. Kalau kita tengok sini memang kesan dia adalah lebih kepada kesan negatif. Okey, betul. Keburukan itu betul. Alright. Jadi, perenggan yang ketiga ini masih menceritakan tentang kesan yang negatif. Jadi, semua perkara lah di dunia ini kalau kita buat secara berlebihan, maka dia akan mendatangkan perkara yang tidak elok. Begitu juga, okey. Kita tengok sini ya, dia terlampau menggunakan peranti. Jadi, kesan dia adalah betul, keburukan itu tadi. Okey, yang seterusnya. Perenggan yang keempat. Anybody? Tengok. Siapa ni? Saya. Siapa tu? Maisara saya tengok. Okey Maisara. Teruskan Maisara. Dari sudut perkembangan emosi pula, remaja akan terdedah dengan masalah daya tumpuan yang rendah dan kawalan emosi yang tidak disusun dengan baik. Dalam aspek pergaulan dan berkomunikasi, remaja yang ketagihan peranti elektronik akan menjadi pendiam, kurang sabar dan tidak mempunyai tahaman rapat dan penguasaan bahasa yang tidak berkembang. Isu semasa dan masalah ketagihan peranti elektronik. Okey, teruskan Maisara. Elektronik. Sekejap, mana tu? Ni. Bukanlah sesuatu Perkara yang baharu, ketagihan peranti menjadi semakin kritikal akibat daripada perkembangan teknologi. Komunikasi yang semakin bervariasi ditambah pula keadaan ekonomi semasa yang menuntut ibu bapa mencari nafkah demi menyara keluarga sehingga anak remaja semakin terabai dan tidak terkawal. Okey, terima kasih Maisara. Okey, kalau kita tengok sini ya. Kita betulkan Kita betulkan dulu. Maisara tersasul-sasul tadi. Okey. Tersasul-sasul dia tengok ejaan tu. Mana tadi? Berkomunikasi satu tadi Maisara. Okey, berkomunikasi. Okey, lepas tu apa tadi?
2 punca, 3 langkah, 4 simptom ataupun gejala. Jadi sekarang kita sudah analisis, kita pergi kepada perkara seterusnya. Okey, perkara seterusnya. Ini jawapan kita dah baca tadi. Apa bentuk bahan dan berapa jumlah bahan yang diberikan? Okey, bentuk bahan dia tadi satu grafik, satu petikan, 2 grafik. Jumlah bahan tadi ada 2. Apa tema? Komunikasi. Komunikasi? Maisarah, apa dia komunikasi saja? Apa yang kamu nak sebut tadi? Sebut habis. Ketagihan peranti elektronik. Ya, betul Imran. Ketagihan peranti elektronik. Jadi, walaupun dia ada 2 bahan, tetapi tema dia tetap satu, iaitu ketagihan peranti elektronik. Berapa jumlah fokus yang terdapat dalam bahan tahap 1? Ada berapa tadi? Ingat kembali. 2 Ada 2. Satu apa dia? punca, Punca. Satu apa lagi Imran? kesan, Kesan. Apakah punca dan kesan dia? lupa. Lupa. Aduh Imran. Oh, jangan tidur Imran ya. Okey. Ada. Okey. 4. Berapa jumlah fokus terdapat dalam bahan 2? 2. Okey, apa nama yang 2 itu? Satu. Usaha dengan simptom. Usaha dengan simptom. Bagus, tepat sekali. Apakah usahanya tadi? Jangan lupa macam Imran. Sifar. Sifat pendedahan bagi kanak-kanak umur 2 tahun ke bawah. Oi, Imran pandai jawab sudah. Okey. Yang kedua, okey. Betul Imran. Okey, yang seterusnya tadi adalah tentang simptom. Simptom yang pertama apa dia? Seri pekan. Oh, seri pekan. Simptom. Ya, cikgu. Pertama. Ya, apa simptom yang pertama yang kamu ingat tadi? Simptom tadi. Come on guys. Apa simptom dia? Marah-marah. Oh, marah-marah. Oh, jangan marah. Okey, pukul 3 jangan marah. Alright, sekarang 3:30 jangan marah. Alright, okey betul lah. Marah, lepas tu dia mengamuk kan? Marah, mengamuk apabila peranti itu dirampas ataupun diambilkan. Okey betul Tania. Okey. Sekarang perkara yang kelima. Apakah perkara-perkara yang perlu ada dalam pendahuluan? Saya sudah cakap. Apa perkara yang perlu ada dalam pendahuluan? Fokus dan tema. Yes, Fokus betul dan tema. Imran. Yes, betul Rusdan. Imran, Rusdan, Maisarah, siapa lagi? Mana yang lain? Tidur kah? Okey, seterusnya yang keenam. Berapa perenggan yang perlu ditulis? Yeah. 4. 4. Kamu kata 4. Kenapa dia 4? Izrin tadi saya tengok. Izrin. Kenapa kamu kata 4? Izrin. Salah cikgu. 8. Saya jawab 8. orang lain cikgu. Oh, kamu jawab orang lain. Siapa kata 8 tadi? Apa kata 8? 3. Ada lagi jawapan lain? Berhenti dulu kah? 4. Okey, 4. Okey, dengar sini. 3, cikgu. Okey, 3. Kita berhenti sekejap ah. Azan ni. 1. Okey. Dia sebenarnya dia boleh ditulis dalam satu perenggan. Dia boleh ditulis dalam beberapa perenggan. Okey, saya jelaskan. Dia tidak salah setakat ini tidak ada lagi kes pelajar SPM ditangkap sebab menulis rumusan itu dalam beberapa perenggan. Tak ada lagi kes dalam Malaysia ni ya. Sekarang ni satu perenggan pun boleh. Banyak perenggan pun boleh. Tapi saya nak didik kamu, saya nak ajar kamu untuk menyusun ataupun meletakkan idea itu secara sistematik ataupun teratur. Biarlah dia semua perenggan itu pendahuluan tulis dalam satu perenggan. Isi dia bergantung dengan jumlah fokus.
isi bergantung dengan jumlah fokus. Kalau fokus itu ada 4, ini 4 tadi kan? Okey, lepas tu dia bergantung kepada berapa isi yang kita ambil daripada setiap fokus itu. Kalau yang 4 ini, kalau kita ambil 2, 2, 2, jadi 8 kan? Maksudnya kita boleh gabungkan kesan dengan punca itu dalam satu perenggan. Lepas tu langkah dan juga simptom itu letak dalam satu perenggan. Boleh jadi macam tu. Apa yang saya nak jelaskan di sini, biarlah langkah itu, fokus itu letak, contoh langkah itu, kalau dia 2 fokus contoh, langkah dan kesan. Biarlah semua langkah, 4 langkah. Contoh kamu ambil 4 isi berkaitan dengan langkah. Letak dia dalam satu perenggan. Kesan. Ambil semua isi fokus berkaitan dengan kesan itu letak dalam satu perenggan. Kenapa? Yang menyemak itu manusia, bukan robot. Bila kamu sudah susun dia sebegitu, jadi senanglah cikgu kamu, pemeriksa, dia senang untuk kenal pasti. Tak perlu dia cari-cari. Okey? Bila dia kenal pasti itu, maka kamu sudah memudahkan urusan dia. Bila kamu sudah memudahkan urusan dia, dia senang hati menyimak, maka dia boleh bagi markah yang bagus. Tambah lagi dengan tulisan kamu yang cantik, jelas, tidak ada kesalahan bahasa. Okey, hati dia berbunga-bunga. Okey, kalau saya rasa kalau pelajar itu menulis dalam isi yang bagus, tulisan dia cantik, isi tersusun rapi, saya rasa itu satu kepuasan saya rasa. Maksudnya kamu sudah memahami, kamu sudah tahu apa yang diajar oleh cikgu-cikgu kamu. Okey, seterusnya, apakah penanda wacana yang sesuai untuk memulakan isi? Untuk memulakan isi baharu. Ini sekiranya kamu tidak susun semula ayat itu menjadi ayat yang lengkap. Apa dia? Untuk memulakan isi baharu. Seterusnya, Yes, betul. Selain daripada tu? di samping itu, Betul, Rusdan. Lain? selain itu, Yes, tepat. Ada lagi? Meningkat tak Bukan itu sahaja. Bukan itu saja, betul Karen. Yang lain? Itu saja yang Tambahan kamu tahu. pula. Tambahan pula, itu pun betul. Okey. Jadi maksudnya di sini kamu sudah menguasai apakah penanda-penanda wacana itu yang digunakan untuk memulakan ayat baharu. Tapi ingat, dia kena tepat. Penanda wacana itu kena tepat penggunaannya. Jangan kamu pula letak akhir sekali itu di tengah-tengah isi itu tidak tepat. Akhir sekali, ini saya nak tegur, akhir sekali. Ada dalam kalangan pelajar, tapi saya percaya yang STEM ini adalah level STEM. Jadi jangan ulang, jangan buat kesilapan. Akhir sekali, dia ada kata akhir sekali, maka itu adalah yang terakhir. Dia tidak sesuai untuk digunakan di dalam penutup. Akhir sekali ini hanya sesuai bila kamu mengemukakan isi yang paling akhir. Yang paling akhir, isi yang terakhir, barulah sesuai untuk menggunakan akhir sekali. Okey, yang seterusnya. Bolehkah isi-isi digabungkan dalam satu ayat yang sama? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Okey, boleh. Okey, contohnya tadi kurang tumpuan ketika belajar. Dan contohnya pelajar ataupun remaja akan kurang tumpuan semasa belajar. Dan mudah marah. Maksudnya ada 2 isi yang digabungkan. Apakah perkara yang perlu ada di dalam penutup? Tadi dalam pendahuluan 2 perkara, tema dan juga fokus. 3 perkara yang perlu ada dalam penutup. Cadangan lagi, satu lagi. Kesan, Tema. harapan, tema. Okey. Betul. Semua itu betul. Maksudnya kamu masih lagi bersama-sama saya. Tahniah anak-anak pelajar. Macam itulah. Sentiasa fokus. Jadi yang pertama yang perlu ada dalam penutup mesti ada cadangan. Yang kedua mesti ada kesan. Yang ketiga, tema itu perlu ditulis di dalam penutup. Kalau tema dia berkaitan dengan peranti elektronik, maka perkataan peranti elektronik itu mesti wujud dan mesti ditulis dalam bahagian penutup. Okey.
Yang ke-9, itulah semua perkara ini. Okey, setakat ini ada apa-apa soalan? Ada sebarang kemuskilan? Faham? Jelas? Jelas cikgu. Jelas. Okey, saya harap apa yang saya sampaikan ini terus berkekalan. Okey? Sehingga kamu SPM. Okey, gunakan. Yang kamu telah catat itu simpan dalam nota-nota itu. Okey? Okey, sebagai kenangan kamu. Dan sebagai rujukan kamu nanti. Bila kita menulis rumusan lengkap, maka pendahuluan kita. Sebab pendahuluan kita tadi ada berapa fokus? Ada 4 fokus. Okey, di dalam pendahuluan kita perlu ada tema dan juga perlu ada fokus. Jadi, petikan membincangkan kesan, punca dan langkah. Okey, kesan, punca, belum lagi dan. Okey. Kesan, punca, langkah dan okey, lepas tu baru dan. Kita ada 4 fokus kan? Dan simptom ataupun gejala. Gejala apa? Gejala ketagihan peranti elektronik dalam kalangan anak-anak. Lepas tu kita pergi kepada isi penting. Okey, isi penting. Kita pergi kepada bahagian perenggan isi. Okey, isi penting. Sekarang kita menulis perenggan isi. Kesan. Kesan. Ketagihan peranti elektronik ialah apa kesan yang pertama tadi? Apa kesan yang pertama tadi kelas? Anak-anak pelajar? Ganggu emosi seseorang. Mengganggu emosi seseorang dan satu lagi Mengganggu proses penyediaan generasi yang berwibawa. akan datang. Ya, betul. Thank you. Okey, seterusnya punca-punca. Okey, kita ambil 2. Oleh sebab ini oleh sebab fokus kita ada 4, jadi sebab syarat dia. Ini yang kamu kena ingat anak-anak pelajar. Okey, ini saya baru teringat. Bila kamu mengambil isi ini, fokus ini, isi yang kamu tulis ini, pastikan semua fokus itu disentuh. 1. Yang kedua, pastikan isi bagi setiap fokus itu perlu ditulis juga. Maksudnya kita ada 2 bahan. Kedua-dua isi dalam bahan itu mesti kita sentuh. Yang kedua, isi berkaitan dengan kesan perlu kita sentuh. Isi berkaitan dengan punca perlu kita sentuh. Lepas tu isi berkaitan dengan langkah perlu kita sentuh. Dan di akhir tadi tanda-tanda amaran ini ataupun apa kamu cakap tadi? Gejala kan? Gejala ataupun simptom. Okey. Gejala, simptom. Okey, simptom. Jadi kalau kita tengok sini, kesan-kesan, lepas tu punca-punca, lepas tu langkah-langkah. Kita masing-masing kita ambil 2. Okey, simptom pun kita ambil 2. Satu lagi saya nak ingatkan sini, bila kamu ambil isi, pastikan ambillah isi yang paling ringkas. Okey, sebab di dalam rumusan kita perlu jimat jumlah perkataan. Jadi ambil yang paling ringkas. Alright. Untuk penutup, kesimpulannya siapa yang perlu bertindak. Lepas tu apa yang perlu dilakukan. Lepas tu agar ataupun supaya apa kesan dia, apa cadangan dia. Okey? Boleh? Setakat ni ada apa-apa soalan anak-anak pelajar? SMK Seri Pekan, SMK Kidurong? Tak ada cikgu. Kalau ada, terus tanya sekarang. Segala kemuskilan, segala ketidakfahaman, kekeliruan. Okey? Tanya sekarang. Ada tidak?
Jelas? Jelas, cikgu. Okey. Okey, jelas. Okey, bagus. Cikgu semester, okey.